dan hai, nama saya Muhammad Nabi Asraf, nombor bateri A182.41. So berkenaan dengan FYP ini, saya akan menerangkan tentang pengenalan dan juga abstrak serta kesimpulan. So untuk abstrak, sistem kami ialah mengumpulkan kepada pengumpulan maklumat barangan pos dalam student THM serta boleh juga untuk kepada staff THM. Dan juga kami punya sistem menggunakan beberapa kaedah untuk menghasilkan sistem ini. Salah satunya ialah menggunakan kaedah agile, ya. Dan juga kami telah buat beberapa sketch dan juga anda boleh lihat dekat technical report. Dan serta itu juga untuk pengenalan ini, sistem ini more kepada student THM, dan belum untuk buat student yang luar daripada THM. So kami fokuskan kepada pelajar yang ingin mendapatkan maklumat bahasa dengan hanya menggunakan sistem kami saja. Okay. Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fazal Kamarudin. Saya akan menerangkan bab 2 ialah kajian literasi dan bab 4 mengenai pendapat user. Saya akan mulakan dengan bab 2, kajian literasi. Kajian literasi ini ialah jenis kajian yang kita buat secara melalui lisan atau secara buku. Contohnya buat kajian atas artikel, atas buku, tengok maklumat dengan tengok maklumat ini, maklumat pasal isu ini dalam kajian lain. Itu ialah definisi untuk kajian literasi. So kami buat kajian literasi untuk isu kami ialah penghantaran parcel kat UTHM. Yang kami perasan banyak juga kebaikan parcel ni, dan ada student kat UTHM dengan pensyarah pun suka guna buat penghantaran parcel ni. So tu kami pun perasan pada semasa SEM ni kami tak tahu kami boleh buat hantar parcel tu kepada kampus UTHM Paguh kat pejabat dia. Dia ada, cuma dia boleh, cuma ramai student tak tahu sangat. Mungkin pensyarah banyak tahu. Dan kami juga perasan kan masa pensyarah ni pensyarah kelas, dia akan terima panggilan pada kerana ni bahawa parcel dia pun sudah dapat. So itu kami cakapkan, ramai orang yang menggunakan parcel ni dan ramai juga orang guna perkhidmatan penghantaran semua ini. So saya nak beritahu 3 kebaikan perkhidmatan penghantaran parcel ni. Pertama, dia mudah. Mudah sebab ramai kita dah kat Malaysia ni punya banyak syarikat syarikat atau courier untuk penghantaran ni. Contohnya Pos Laju, JT Express, banyak. Tu dia untuk setiap kalau pakai kecil pun dah ada dah. Paling banyak lah ni paling common lah ialah pejabat Pos Laju. Tu murah. Kebanyakan barang parcel ni kita tak perlu pun dekat RM20 macam tu. Dia kalau bawah 2 kg, dia cuma bawah dekat RM10 saja untuk hantar barang. Kalau dokumen kalau ikut, kalau pos saja dia lain sikit. Dia dokumen, dia ada dia punya harga dia sendiri. Dan untuk barang yang bawah kg 2 kg, dia ada harga dia sendiri. Itu kelebihan kedua untuk parcel ialah murah ni adalah sesuai untuk pelajar untuk buat penghantaran tu. Dan mungkin barang tu kita tak perlukan. Contohnya keluarga kita nak hantar barang tu kepada kita, tapi dia jauh, dia tak perlukan buat tak perlu tangguhkan minyak, tangguh kos minyak
tu nak pergi jalan jauh, nak sewa hotel ke macam tu ke, tu nak makanan lagi. So dia macam jimatkan banyak, dia jimatkan masa, dia jimatkan tenaga, dia jimatkan duit. So yang tu yang kedua, kebaikan kedua. Yang ketiga pula, dia cepat. So kebanyakan parcel ni dia dalam seminggu ni kebanyakan dia dah dapat dah barang tu. Paling cepat pun 4-3 hari je dah dapat dah barang tu. So sebabkan ramai student yang suka buat bayaran secara talian, seperti Shopee, Amazon tu. So dia buat bayaran tu tengok dalam seminggu tu dah dapat dah barang. So macam tu lah dia. So macam murah, cepat. So saya rasa untuk itu saja untuk kajian literasi. Terima kasih. Akan menerangkan dengan lebih lanjut mengenai bab 3 metodologi. Kami menekankan penggunaan model Agile dalam perubahan sistem ini. Nilai utama dalam pembangunan model Agile ini adalah menekankan ahli kumpulan untuk memberikan hasil dengan lebih cepat, berkualiti dan tidak balasan luar biasa bagi menghasilkan perubahan. Dalam menghasilkan perubahan, kaedah yang memberi keutamaan kepada penglibatan pelanggan pada awal kitar pembangunan. Model Agile ini membawa kepada perubahan yang perlu dilakukan. Kami memilih model ini kerana sifat model ini yang terbuka dalam menerima banyak perubahan walaupun mengambil masa yang lama dalam menghasilkan sistem yang sempurna. Perubahan tersebut pastinya akan memberi keuntungan yang kompetitif kepada pelanggan. Seperti yang dapat dilihat, terdapat 6 fasa dalam model Agile ini. Fasa pertama, keperluan. Pastinya kami sebagai mahasiswa dan mahasiswi sering mengalami situasi di mana kami terpaksa menunggu di dalam barisan yang panjang dan lama. Kedua, meminta bantuan rakan bagi mengambil parsel kami kerana ketika itu kami menghadirkan diri ke kuliah. Ketiga, terpaksa mengambil bungkusan ataupun parsel kami di pejabat utama kurier kerana tidak mempunyai kesempatan untuk mengambilnya. Bayangkan bagaimana pula dengan nasib seorang mahasiswa atau mahasiswi yang tidak mempunyai kenderaan untuk mengambil parsel mereka. Bagaimana dengan jika parsel tersebut amat penting bagi mereka? Pos laju, DHL, e-commerce, JNT, ABX dan juga Ninja Express merupakan kurier yang sering membuat berhantaran di kolej kediaman Pago ataupun kampus. Mereka sering membuat penghantaran pada pukul 12.30 hari sehingga pukul 6 petang. Dan waktu penghantaran mereka juga sangat singkat dan terhad. Hampir 80% pelajar dan juga staf UTHM pada waktu tersebut menghadirkan diri ke kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ialah homepage untuk user. Ini tutorial ini akan bagi tahu about akan beritahu welcome to UTHM Plus 1. About us ni dia akan bagi tahu apa pasal webpage ni, pasal apa siapa yang kait, siapa yang uruskan webpage ini dan siapa yang menguruskan webpage ini. Terus lepas tu kita akan pergi login ni cuma secara simple saja, masukkan admin Gmail sebab kita dah register tu, kita akan letak admin 123 masuk. Ini pula homepage untuk admin. Kalau dia pun nak tengok profile, about, sini ada dia profile lah dia. About sama juga macam home user, cuma ini lain sikit je. Tu profile, dia tekan profile, ni ada. Ini akan bagi tahu dia dari ni bio, nama ni kalau nak tambah admin baru ke ini form tu, bila kalau
sekejap lagi tekan home. Itu saja daripada saya. Jadi dah kepada homepage untuk user. Okey, saya akan tunjukkan function untuk laman page saya. Kita pergi ke profile. Di sini kita akan upload image. Okey, saya letaklah gambar saya ni, letak bio, group selfie, dan nama kami letaklah nama saya, ID letak ni 10. Tetapi ID tidak boleh nombor yang sama. Itu untuk ingatlah kat error. Dalam motor saya letak example ni, save profile, all data is saved in the database. So kita tengok balik. Okey, so gambar maklumat kita semua dah ada. Okey, terima kasih. Baiklah, dengan kesimpulannya, sistem kami akan dapat membantu pelajar-pelajar dan staf UTHM untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang penting terhadap pasalnya. Dan untuk masa depan nanti kami akan menambah baik sistem kami dengan menambah beberapa ciri-ciri yang mungkin dapat menggunakannya dengan jangka masa yang lama. Dan kami semua akan dapat pengalaman yang baik lah, dan juga ilmu-ilmu yang penting dengan menghasilkan projek ini. Sekian, terima kasih.